عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة. بسم الله توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معالف قدس الله السر. Faslun, pada menyatakan segala sunat Jumaat. Bermula sunat mandi bagi orang yang mendaki hadir akan Jumaat. Dan jika tiada wajib Jumaatnya atasnya sekalipun kerana mandi Jumaat itu kerana sembahyang, bukan kerana harinya bersalahan dengan hari raya, maka sunat mandi pada hari raya manakala jika tiada menghendaki sembahyang sekalipun. Itu biasa antara sembahyang mandi Jumaat dengan mandi Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Jadi sunat mandi bagi orang yang menghendaki hadir Jumaat. Dan jika tiada wajib Jumaat atasnya sekalipun. Faham? Dia tak wajib Jumaat. Dia bukan ahli Jumaat. Tak wajib Jumaat bagi dia. Yang wajib Jumaat apa? Orang yang dengar surah azan. Contoh tak wajib Jumaat lagi apa? Musafir. Maka kalau dia pergi Jumaat, sunat mandi. Orang perempuan tak sunat Jumaat, dia tak wajib Jumaat. Tapi kalau dia pergi, jadi mandi tu kena nak sembahyang Jumaat, walaupun dia bukan ahli Jumaat. Itu dia. Bersalahan bagi hari raya, maka sunat mandi pada hari raya. Dan jika tiada menghendaki sembahyang sekalipun, walaupun dia tak boleh sembahyang, contohnya haid wan nufasa. Tahu haid? Segala perempuan yang haid. Wan nufasa, dan segala perempuan yang nifas. Dia tak boleh sembahyang, bahkan haram dia sembahyang dalam keadaan haid. Tiba-tiba pagi hari dia boleh mandi, sunat mandi. Sebab mandi pada hari raya, mandi itu apa? Lizinah. Bukan zina tu zina, ni zinatun, mana berhias. Mandi kerana berhias, mana kerana bersih. Itu maksudnya. Ada pun sembahyang Jumaat itu li jamak, kena perhimpunan, li ijtima'. Sebab ada beramai-ramai itu kan, dia kena mandi. Kalau tak mandi kan yang hangit, macam-macam bau dia kan. Jadi oleh kerana tu sunat dia mandi. Sebab tu terafdal pula sunat mandi, iaitu mengiringi dia terus pergi Jumaat. Sebagaimana biasa kita buat kan, kita mandi, lepas mandi terus pergi Jumaat, itu lebih afdal. Walaupun dia boleh mandi awal pukul 10 ke apa, dia boleh pergi mandi, tapi dia pergi mungkin dah lama duduk kan, mana dah berubah bau badan. Yang terbaik tu dia pergi tu mandi terus pergi. Bermula masuk waktu mandi Jumaat daripada fajar. Fajar mana fajar sadiq, mana subuh. Masuk je subuh, mana waktu mandi bagi orang yang nak pergi Jumaat dah masuk. Dan sunat mentakhirkan, di sini pula sunat. Sunat dia mentakhirkan mandi itu hingga ketika akan pergi Jumaat. Bermakna mandi yang sunat ialah mengiringi mandi tu pergi. Itu maksud dia. Dia nak pergi kerja setengah jam, kejap lagi dia pun mandi. Masuk lepas mandi tu pergi. Itu yang terafdal. Dan sunat bagi yang lain daripada imam, pergi ke masjid daripada terbit fajar. Pahala dia lebih tu. Tu hadis sahih dia tu. Jadi maknanya terbit fajar pergi subuh, terus duduk dalam masjid sampai Jumaat. Itu lebih afdal, pahala yang amat besar. Supaya beroleh pahala yang amat besar tersebut dalam hadis yang sahih, di mana sabda Rasulullah SAW, barang siapa mandi pada hari Jumaat dan pergi ia ke masjid pada saat yang pertama, maka pahalanya seperti ia memberi sedekah seekor unta. Macam dia korban seekor unta. Berapa unta harga sekarang? Belah ribu seekor. Jadi maknanya besar. Satu. Barang siapa pergi saat yang kedua, selepas di saat pertama, saat kedua, bagi tu 20 saat, berapa jam, maka adalah seperti memberi sedekah seekor lembu. Barang siapa pergi saat yang ketiga, maka adalah seperti memberi sedekah seekor biri-biri, dan yang bertanduk. Dan siapa pergi saat yang keempat, maka adalah ia seperti memberi sedekah seekor ayam. Dan saat yang kelima adalah ia seperti memberi sedekah sebiji telur. Berapa tu? Unta, lembu,
kemudian kambing, kemudian ayam, kemudian sebiji telur. 5 peringkat tadi itu. Ya. Dan serta satu riwayat yang sahih, pada saat yang keempat memberi sedekah seekor ayam, saat kelima seperti misal seekor burung ciak. Burung ciak, burung pipit genting. Burung pipit genting tu yang main tepi genting biasa. Cik. Tu satu je lah pahala dia. Dan saat yang keenam seperti memberi suik telur. Jadi dia bagi ada 6. Habis. Dan pada suatu riwayat yang sahih, banyak riwayat sahih ni. Ya, iaitulah pada saat yang keempat seperti memberi sedekah seekor. Ya, maknanya seekor itik. Saat kelima seperti memberi seekor ayam. Itik lepas tu ayam. Lepas tu kalau daging orang sembelih itik dengan ayam nak makan mana tuan? Ada orang minat itik. Itik lagi sedap dia kata. Kan? Ada orang tak minat, tapi kalau ikut itik sedap. Ada tunggu seorang kalau tak ayam dengan itik, tak makan ayam ni tak makan itik. Aku tengok sini itik kan, lepas tu buah ayam. Yang keenam, kemudian bersedekah sebiji telur. Ya. Ada pun imam nak khatib dan baca khutbah, tidak disunatkan baginya pergi ke masjid. Ya, hanya sunat baginya pergi ke masjid waktu membaca khutbah saja. Sebab dia lain sikit. Sebab bila orang yang nak baca khutbah tu dinanti-nanti, maka penyampaian dia panggil auqa bin nafs, lebih terjun dalam hati ni. Jadi ya, macam penceramah kan, penceramah dia datang yang hebat belakang, dan yang letak penceramah pertama, penceramah yang hebat lah pertama, habis orang balik lepas tu. Ya, dia kena penceramah tempatan, yang hebat tu belakang sekali, baru tunggu ni letak penceramah undangan besar dulu, lepas tu semua penceramah kampung, orang lagi balik habis. Tak ada orang. Jadi bila maknanya orang yang ditunggu, maka tu ada satu kelebihan dia. Sebab dia khas tu, sunat dia pula datang lewat kan. Orang ni banyak jadi tua khatib pun datang lewat. Jadi maknanya kedatangan dia tunggu. Dia naik tu, dia baca khutbah tu lebih auqa, lebih nafs, lebih jatuh dalam jiwa manusia. Berbanding kalau dia datang awal kan, dia baca khutbah, dia datang awal, lepas tu pula bersembang kat belakang, lepas tu naik baca khutbah, tawa gitu. Ya, dia bergurau lah kat belakang, lepas tu naik baca khutbah, tawa. Ya, sebab dia kena letak belakang. Jadi dia nanti, bila dia dinanti, ucapan dia akan difokus oleh orang. Tu syarat letak cantik. Habis. Adapun imam, maka tiada disunatkan baginya pergi ke masjid. Sunat baginya pergi ke masjid pada waktu membaca khatib tadi, baca khutbah. Dan sunat menghiasi dirinya dengan pakaian yang sebaik-baik pakaian putih, terutama, dan memakai bau-bauan bagi yang tidak puasa. Ya, dan bau-bauan yang terafdal ialah kasturi, dan menghiasi diri mereka dengan serban dan cadar. Ya, itulah kita punya apa tu? Lidah bagi imam dan lainnya. Tetapi imam disuruh pada demikian itu daripada yang lain, dan sunat membersihkan tubuh dengan mengerat kuku. Jadi maknanya imam saja, mana nak baca khatib, baca khutbah tu, dia lewat sikit, dia khas untuk dia. Kemudian sunat mengerat akan kuku dan mencukur bulu ari-ari dan mencabut bulu ketiak. Bulu ari tahu? Tak tahu? Pergi tengok kamus. Bulu ari-ari lah, kemaluan. Dan mencabut bulu ketiak. Ya, bulu ketiak cabut, yang panjang no sampai keluar lengan baju. Dan mengandam misai. Misai kena andam. Jangan ada satu orang tu misai. Misai ikut perasaan tau. Seorang penyair, misai dia masuk mulut. Itu apa ni? Itu misai perasaan. Dia misai sunat kita andam, simpan dan andam ikut merah mulut tu. Gunting itu. Bersambung atau tidak, Sayyidina Umar sambung misai dengan janggut. Tu misai. Itu dalam hadis semua ada tu. Andam misai, simpan janggut. Ya. Empat mazhab wajib sebenarnya. Bahawa mazhab wajib menyimpan misai, andam misai, simpan janggut wajib. Kecuali mazhab kecuali pendapat Al-Imam Nawawi. Nawawi kata makruh saja, sunat simpan. Empat tu kuat. Naklah kamu menyalahi akan Yahud dan Nasara dengan tu naklah kamu menyimpan janggut dan mengandam misai.
Dia pula buang janggut cuma nak nampak muda. Ingat dia tak mati, malaikat mahu jeling. Kejap lagi mampus juga tuan. Kena action ke muda. Tak payah die lah. Ya makin lama makin tua nak mati tuan. Mana tadi? Tu. Dan menghilang segala daki dan segala bau yang keji, dan sunat pergi ke masjid itu berjalan bagi yang kuasa berjalan. Ya, kalau dia kuasa gagah berjalan, lebih baik berjalan, pahala lebih besar. Bergagak dah. Kau jalan berdua batu sama-sama masjid pun dah salam, jauh je. Di mana agak-agak dekat kan, lebih baik. Kalau rumah dengan masjid 3 tiang elektrik, berjalan lah, tak payah start kereta, belum masuk gear dah sampai. Kan? Maka sunat berjalan dengan perlahan-lahan, dan sunat bahawa adalah jalan pergi itu terjauh dari perjalanan kembali. Ya, kalau dia duduk jalan, cek jalan jauh sikit, pergi tu. Kembali jalan singkat, itu lebih afdal. Bermula tempat sunat yang tersebut ni, masalah ni, jika tiada picik waktu, disuruh berjalan ni, kalau waktu maknanya jauh lagi, dia pergi tadi pukul 10 pagi ke, kan, pukul 11 ke jalan. Kalau dia pergi pukul 1, jangan. Dah silap kan, di sana kau dah semayang. Maka jika picik waktu dah sempit, wajib meninggalkan dia berjalan kaki tu. Jika tiada dapat Jumaat, melainkan dengan meninggalkan dia. Ya, kena naik kenderaan. Kalau tidak, memang tak dapat Jumaat. Ketiga, wajib naik kenderaan ketiga, sebab nak dapatkan Jumaat tu. Ya. Dan makruh berlari ke masjid. Datang masjid suruh nak semayang, berlari ke makruh, sebab dia akan mengganggu kekhusyukan. Ya, dia lari jalan tengah-tengah nak semayang, tak, jadi kurang khusyuk, tak dapat tumpu. Bila dia kata makruh berlari ke masjid, jika lagi luas waktu, ya, waktu panjang lagi tu. Adapun waktu dah tinggal sikit lagi tu lain. Dan sunat masyrul, memberikan tumpuan. Masyrul berbimbang-bimbang. Kalau bahasa kita, mana fokus, memberi tumpuan, dengan membaca Quran atau zikir atau selawat atau Nabi SAW pada jalan. Ya, dia jalan kaki ke, ataupun dia naik kenderaan ke masjid tu, bacalah ayat Quran mana dia hafal. Ya, zikirlah dan selawat kepada Nabi SAW. Ya, itu. Dan juga di dalam masjid sebelum dibaca khutbah. Sebelum baca khutbah tu, mengajilah baca Quran. Pelan-pelan je lah, jangan ganggu orang. Kalau dia ambil Quran dibaca kuat betul-betul habis, terganggu kan, jangan. Kalau terganggu jadi haram lah. Dan sunat diam, jangan berkata-kata pada yang mendengar khutbah. Dan jika tiada didengarnya akan khutbah, mic WhatsApp jalan, ataupun makmum ramai 100,000 jalan. Ya, maka sunat baginya masyrul, makna memberikan tumpuan dengan membaca Al-Quran atau zikir atau selawat atas Nabi SAW. Dan makruh berkata-kata tatkala khatib membaca khutbah. Dia makruh membaca khutbah tu, kita bercakap pada mazhab imam kita Syafi'i. Adapun mazhab imam yang 3, Hanafi, Hambali, Maliki, haram berkata-kata pada ketika itu. Di sini pula ijtihad imam kita pun dah ni makruh. Jadi haram pada 3 mazhab. Ya, haram ni haram apa dia panggil ni? Haram jenis haram apa dia panggil tuan? Haram ijtihadi. Haram ijtihad. Makruh pun ijtihad. Sebab benda ijtihad, bila ada khilaf, mana benda tu ijtihadi. Ya, kalau tak ada khilaf atau qat'i, itu beza tuan. Jadi sini pada mazhab 3 mazhab haram berkata-kata pada ketika itu. Dan tiada makruh berkata dahulu daripada khatib, dan kemudiannya pada khutbah, dan kemudian khutbah, dan antara 2 khutbah. Daripada ketika khutbah tu kena fokus. Ya. Jadi tak dibenarkan berkata-kata. Kita kena naik khatib ke atas mimbar kalau dibacakan hadis kan. Maka larangan tu khilaf ulama. Setengah kata haram, setengah kata makruh. Kita mazhab Syafi'i, wajah kata makruh mana sarif. Sarif mana benda yang memalingkan hukum haram kepada makruh. Ialah fi'lu sahabah. Satu ketika Sayyidina Umar tengah baca khutbah. Dia Sayyidina Umar baca khutbah, Sayyidina Uthman masuk. Bila Uthman masuk, dia tengok dia datang tu, gaya dia terletih macam ni.
Jadi Sayyidina Umar tengah khutbah dia tegur, "Ya Osman, dah mandi ke?" Dia tegur tuan itu menunjukkan mandi Jumaat itu adalah sunat. Sayyidina Osman kata tak mandi, ini tak mandi. Kemudian Sayyidina Umar pun terus kan khutbah. Kalau wajib macam dia angkat, dia ketuk balik. Sayyidina Umar jangan, dia garang dan syaitan yakhaf, syaitan takut dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Umar digarang. Jadi itu menandakan bahawasanya mandi pun sunat. Padahal dalam hadis terang tu, ghuslu Jum'ah wajibun ala kulli muhtadim. Hadis sahih. Ghuslu Jum'ah, mandi pada Jumaat, wajibun, waw alif jim ba, terang-terang. Ya, terang-terang duduk tertongging, terang-terang, wajib ala kulli muhtalim, atas tiap-tiap orang yang telah bermimpi. Mana orang telah balik, wajib pergi Jumaat, wajib mandi Jumaat, haram ditinggalkan. Tapi kenapa dalam mazhab Syafi'i kata pula sunat muakkad, tidak wajib? Sebab tu tadi hadis maknanya perbuatan sahabat. Iaitulah Sayyidina Umar tegur Sayyidina Uthman tak mandi, Sayyidina Uthman pun tak ada keluar pergi mandi, duduk itu. Itu menandakan larangan itu larangan makruh. Ya, mana suruh tu suruh sunat. Tu mana proses benda ni, ini ulama-ulama mujtahid punya kerja dan bukan kerja kita. Habis tu. Jadi mazhab Syafi'i kita bercakap maknanya makruh, maka luput pahala Jumaat. Dan tiada makruh berkata-kata dengan menyuruh berbuat ma'ruf dan menegar daripada berbuat mungkar atau mengingatkan daripada suatu bahaya. Dan terkadang wajib, ya, dan terkadang wajib. Dan makruh ihtiba bagi yang hadir dalam masjid ketika khatib membaca khutbah, iaitu duduk, ya, dengan mendirikan kedua lututnya, ya, serta dibalutnya kedua lututnya di belakang dengan kain. Dia panggil habwah. Istibak, duduk angkat lutut kan. Kerana duduk seperti demikian itu mendatangkan tidur. Duduk dia sedang tidur tu, dia kaki dia angkat, betul ikat kain ini kan. Kalau sudah panggil habwah, dia nak tali pinggang. Jadi sedap. Dia bawa kepada takut mirip mengantuk. Kalau nak baca khutbah dia tidur. Dan kedua lututnya. Dan di belakang tadi kain, barang sebagainya lah. Kerana duduk seperti itu elak dia. Sebab apa dia kata makruh? Duduk seperti demikian mendatangkan tidur. Mana bawa kita mengantuk. Dan makruh bagi orang yang masuk ke masjid memberi salam atas hadir dalam masjid ketika khatib baca khutbah. Tu khatib tengah baca khutbah, dia masuk, jangan beri salam. Ya, dia kata Assalamualaikum, mun tak jawab Assalamualaikum, wah lagi kacau. Khatib angkat nampak tongkat ni. Pada bagal kau tak mengaji fiqh ni. Jangan beri salam, ya. Dan salam-salam bertempat juga tuan ni. Bukan tengah cukup khutbah sibuk beri salam, tengah belajar beri salam, tak duduk je sembahyang tahiyat tu lebih kurang. Ini tengah masjid, tengah baca, tengah kuliah, dia bangun sembahyang tahiyat tu masjid. Bos sembahyang sunat lain. Majlis kau kata. Majlis ilmu, satu majlis ilmu dia punya harga lebih mahal daripada apa? 7 waktu rakaat dia sembahyang. Kau sembahyang 2 rakaat. Ya, lebih tu ni. Makruh memberi salam atas yang hadir dalam masjid bila ketika khatib sedang membaca khutbah. Tetapi wajib atas yang diberi salam menyahut. Itulah ya. Dia kena jawab salam. Sebab salam tu sunat, jawab dia wajib. Dan sunat bagi orang yang hadir dalam masjid menyahut orang yang bersin. Sunat bagi orang yang hadir dalam masjid menyahut orang yang bersin dengan mengucap Alhamdulillah. Dengan apa? Yarhamukallah. Dia kalau sikit dalam masjid lah, dia pun bersin, dia pun Alhamdulillah. Kita sunat jawab Yarhamukallah. Kecuali dalam sembahyang kena ubah dhamir kaf. Yarham kallah dengan yarhamullah. Yarhamullah. Jangan baca yarhamukallah. Kalau baca yarhamkallah batal sembahyang ni. Sebab dia tak boleh takallum secara khitab selain daripada Allah dan Rasul. Cakap secara menggunakan kaf khitab dhamir muhatab. Mana cakap berdepan. Lepas tu bila kita assalamu alayka ayuhan nabi kan, guna apa? Assalamu alaika ke alaihi? Alaika. Kaf lil khitab, bermakna depan tu. Rasulullah ada depan.
Ya, kalau kita assalamualaikum, mana Rasulullah di depan. Itu cara kita maknanya. Sebab ruhani sallam yatufu fil ard, dia mengelilingi semua alam kan, ruhani Rasulullah sallam. Waktu bila bersalam, rasakan dia di depan kita. Sebab tu digunakan alaika, dia tak kata assalamu alaihi. Kalau alaihi atasnya, mana tak ada. Kalau alaika atas engkau depan. Sebab bila orang bersin ya dalam masjid, kita jawablah kalau dia kata alhamdulillah. Tapi kalau dalam sembahyang, dia ada beberapa hukum. Kalau di tengah sembahyang, di tengah baca Fatihah, dia bersin, dia kata alhamdulillah, sembahyang tidak batal, tetapi putus mualat. Mualat tu putus makna apa? Dia kena ulang balik Fatihah dia. Tadi dah putus. Sebab itu ghairul masyru', tidak disyaratkan. Ya. Berlainan kalau benda masyru'. Apa benda masyru'? Amin atau masyru' Iza amana al-imam fa aminu. Fa inna man wafaqa ta'minahu ta'minul imam, ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Apabila imam mengucap amin, naklah kamu aminkan. Kerana malaikat maknanya mengaminkan apa yang kita tahu. Fa inna malaikat maknanya minta ampun bagi orang yang serentak. Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Barang siapa serentak amin dia dengan amin malaikat. Apa maksud dia? Maksud dia amin imam tu diaminkan oleh malaikat. Besar tuan ni. Amin tu imam tu, malaikat serta amin tu. Ya. Jadi bila siapa serentak amin imam, bermakna serentak amin dia dengan malaikat. Bila serentak amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosanya telah lalu. Dosa mana? Ai minas sagair. Dosa yang kecil. Adapun kabair tu kena taubat. Dosa kecil dihapuskan. Itu kelebihan dia. Itu kalau sekiranya dia mengucap amin, maka dia boleh sambung? Boleh. Dia sembahyang tarawih, biasanya untuk imam baca laju kan. Ada lagi laju pada macam speedboat pada. Dia wasal ke. Dia kita tahu nanti hari dia baca pada pantas. Kalau kita nak ikut dia mana melapis, memang tak sempat ni. Baca laju, lepas tu baca surah pula pendek, inna ataina ya. Memang makmum baca serentak. Bila makmum baca serentak, imam pergi dulu, diikut belakang. Ya, jadi dia tengah baca tengah Fatihah makmum, imam dah amin. Jadi makmum tadi pergi aminkan imam dia boleh sambung Fatihah? Boleh. Sebab tu disyaratkan. Ada pun bersin, kita syaratkan dalam Fatihah. Mana kalau orang bersin kita jawab, maka ataupun diucap alhamdulillah, boleh tak batal semayang, tapi putus mualat qiraah. Dia bacaan Fatihah tu putus mualat. Mana putus mualat? Dia kena sambung ulang balik. Satu. Kemudian yang menjawab begitu juga. Kalau dijawab putus mualat satu, tapi jawab dia kena ubah domir. Kaf kena ubah dengan domir ghaib hu. Yarhamhullah. Kalau dibaca yarhamkallah, batal semayang ni. Habis. Dan haram atas orang yang hadir dalam masjid mengerjakan semayang bila kemudian daripada sudah khatib duduk di atas mimbar. Dia ni datang semayang pukul 11 awal datang, tok khatib belum datang, dia datang. Tiba-tiba bila azan semayang sunat qabliyah Jumaat, dia tak bangun, dia duduk. Tok khatib pun naik ke mimbar, dia pun usalli sunat. Wah, ini nampak macam tak nak dengar khutbah khatib ni. Itu mana haram hukum dia tu. Haram hukum dia. Orang yang datang awal, tiba-tiba tok khatib nak cukup khutbah, dia sebut bangun dan semayang sunat. Tok khatib kalau garang dekat ketuk untung kat kepala. Tak kecil nak panggil. Habis tu. Haram atas orang yang hadir dalam masjid itu mengerjakan semayang kemudian daripada sudah khatib duduk atas mimbar, khatib dah naik, dan jika tiada ia mendengar akan khutbah sekalipun. Tengok ni, walaupun dia duduk jauh misalnya, kira-kira makmum ramai, tahu dia dah datang awal tu, dia khatib naik, dia kena duduk, jangan dibangun semayang lagi, kecuali orang yang datang kendian. Dia datang lewat Jumaat, tiba-tiba dia sampai di masjid, tok khatib tengah baca khutbah, maka dia dituntut semayang sunat qabliyah Jumaat ataupun sunat tahiyatul masjid secara ringkas, dan boleh cantum tu, usalli sunatan qabliyatul Jumaah ma'a tahiyatil masjid. Saja aku semayang sunat qabliyah Jumaat serta tahiyatul masjid. Makna sunat tahiyatul masjid dipanggil dalam fiqh kita apa? Ibadat yang ghairun maksudun bizati, benda yang tak dikasatkan dengan diri dia. Bermakna apa?
masuk dalam masjid jangan duduk melainkan semayang 2 rakaat. Sama ada khusus satu masjid ke, semayang sunat lain ke, dia qada ke, tak kira. Jangan duduk kecuali dia semayang 2 rakaat sekurang-kurangnya. Jadi maksud semayang itu tidak dikasat tentu. Kalau macam duha itu maksudun bizati, dikasatkan diri dia sendiri. Itu beza. Jadi kalau ibadat yang tidak dikasat diri, dia boleh cantum. Ya, macam puasa 6. 6 Syawal tu mana-mana puasa, asal dia puasa. Qada ke sunat ke boleh. Maka yang ni boleh diiktiran, dicantum dengan qada. Sahaja aku puasa qada Ramadan serta puasa Syawal boleh. Tu. Kemudian dibaca yang perlu, yang wajib. Jangan panjang sangat. Tu saja. Tu yang datang kemudian. Ada pun datang awal tak boleh. Jadi dia semayang ratib, gimana ratib bangun baru dia nak semayang, ada nampak dia berpaling daripada mendengar akan khutbah tadi. Dan sunat berbanyak membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat dan pada malamnya, siang malam ni sunat baca itu. Kerana apa? Tersebut di dalam hadis fadilah kelebihan membaca dia pada hari Jumaat dan malamnya malam Jumaat. Surah Kahfi, dan sabda Nabi SAW, barang siapa membaca surah Kahfi pada hari Jumaat dan malamnya malam Jumaat, nasaya diterangilah baginya, dipercaya barangnya antara 2 Jumaat. Masya Allah. Ya, Jumaat ke Jumaat seminggu tu nur di terang. Ada kelebihan surah Kahfi. Dan kekalkan dia, insyaAllah kalau Dajjal datang pun dia selamat. Tu akhir surah Kahfi. Kalau baca sekali pun lagi baik. Sunat Yasin boleh juga, tak ada hal. Ni buat Wahabi pula, dia kata tengok dalam hadis sahih ada surah Kahfi, Yasin tak ada, dia kata. Wah, orang dah baca Yasin 10 tahun tak ada baca Yasin. Terus berhenti. Ya, sian kawan tu. Bacalah dalam Ibnu Katsir ada kan, buka dalam tafsir surah Yasin, Ibnu Katsir hadis sahih riwayat Ibnu Majah, man qara'a Yasin lailah ghufira lahu ma taqaddama min faqad asbaha maghfuran. Man qara'a Yasin lailatan, barang siapa baca Yasin pada waktu malam. Malam apa? Tak kira. Mana-mana boleh. Umum. Ya, faqad asbaha maghfuran. Pagi-pagi dosa diampunkan oleh Taala. Itu hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Habis malam Jumaat ni bukan malam ke? Hoi, Wahabi. ke malam ni ini siang kan. Ya, kalau Wahabi yang malam tak kenal, bodoh panggil. Pada bebal. Kesian untuk tu dah baca bertahun, cengang kau. Dah tak boleh buat kerja, duduk belakang gulung kot daun. Tak baca Yasin kot daun. Tu sunnah apa? Sunnah Wahabi. Bengong betul. Orang dah baca Yasin dah ayat Quran tu kan. Tak tahu dah buat Wahabi ni. Panggil Pak Wahab ni. Ada hal. Dia dalam buka dalam Ibnu Katsir hadis sahih tu. Ya. Man qara'a Yasin lailatan faqad asbaha maghfuran. Barang siapa baca Yasin pada waktu malam, tak kira malam pun, termasuk malam Jumaat, bacalah kan. Habis Kahfi bacalah. Baca dua-dua sekali kan. Kalau nak baca satu Quran lagi senang. Lagi banyak pahala. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca suratul Kahfi pada malam Jumaat, nasai diterangi baginya daripada cahaya surah tu, barang antaranya dan antara Baitul Atiq. Masya-Allah. Ya, bagi ahli kasyaf nampak kan. Siapa baca Yasin, nur memancar sampai kepada Baitul Atiq. Baitul Atiq, ya, Kaabah nampak terang. Dan membaca dia pada siang hari, muakkad, dia kuat, tujuan lagi kuat dia. Dan terlebih utama kemudian daripada sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh Jumaat tu baca surah Kahfi, buat amalan. Dan disunatkan berbanyak-banyak doa pada hari Jumaat supaya diharap bertemu dengan sa'atul ijabah. Dia sama macam bulan puasa. Bulan puasa ada malam Lailatul Qadar, tapi tak tahu mana duduk dia. Ya, cuma dia confirm ke 10 akhir dia, tapi tak tentu. Begitu juga hari Jumaat ada sa'atul ijabah, satu saat yang kita doa tu, doa kita ada angkat terus ke atas, diangkat terus. Maka saat tu pun majhul, tak tahu kat mana-mana. Jadi banyakkan doa. Ya. Cuma ada khilaf ulama letakkan masa-masa dia kata lepas asar, dia kata ketika imatan mimbar, macam-macam. Sunat banyakkan doa pada hari Jumaat supaya diharap bertemu dengan sa'atul ijabah, mana saat diperkenankan doa.
Dan iaitu saat dipanggil satu lahza yang amat latif. Mana pendek sangat masa tu. Ya. Kalau kena tu insya-Allah doa makbul. Dan adalah tempat saat ijabah itu di dalam hari Jumaat, tetapi yang terlebih diharap tempat saat itu ya daripada 3 ketika duduk khatib di atas mimbar. Itu satu pendapat. Khatib duduk atas mimbar atau doa tu mustajab dan hingga selesai sembahyang Jumaat. Mana dalam masa tu Jumaat tu banyak doa dah. Dan sunat dan setengah daripada riwayat hadis menyuruh menuntut saat ijabah pada akhir saat kemudian daripada sembahyang asar hari Jumaat tu. Lepas sembahyang asar saat akhir tu dekat matahari nak terbenam. Itu mana juga ya. Setengah mengatakan itu pendapat Aisyah dekat nak akhir. Pada pakat tunggu matahari terbenam. Ya, dekat merah tu boleh banyak doa. Satu. Maka ditanggungkan bahawasanya saat ijabah itu berpindah-pindah. Maknanya dia tak tetap ya. Tempatnya seperti malam Lailatul Qadar, macam Lailatul Qadar juga. Dan adalah kaul sahabat pada ikhtilaf menentukan waktu saat ijabah tu 45 kaul. Masya-Allah. 45 pendapat ada tuan. Ya, tu. Dan demikian lagi hendaklah berbanyak-banyak doa pada malam Jumaat seperti siang ni juga. Kerana bahawasanya Imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu an telah sampai kepadanya hadis yang menyatakan bahawasanya doa diperkenankan pada malam Jumaat, maka disunatkan minta doa pada malam Jumaat seperti siang ni juga. Walhasil banyakkan doa. Dan makruh tahrim, makruh peringkat haram, makruh tahrim, melangkah bahu orang yang duduk bersab. Dia datang lewat, betul orang semua dah sab depan, habis dia gempur kawan tu, haram tu. Izak menyakiti kan. Tak kena kepala orang angin kan tarik kaki kan dia luku kepala pula. Orang dah duduk depan. Kalau datang awal datang lawan, datang lewat malah nak duduk depan. Kan? Datang nak datang awal datang awal. Nak duduk depan datang awal. Ni habis langkah baru orang kan. Itu izak. Elat haram izak mana menyakiti. Ya, kadang pula kasur kepih gitu. Ya, kawan ni angin ke tepih tu. Makruh tahrim tu. Haram melangkah bahu orang duduk bersab mana orang depan tu. Kerana yang demikian itu menyakiti. Kerana tu panggil apa tu? Elat. Apa ni elat? Sebab jadi haram. Elat menyakiti hati orang. Kan? Melainkan khatib yang jadi imam. Jika tiada sampai ia kepada mihrab. Dia tak sampai kepada mimbar atau mihrab. Tapi biasanya kau setengah-setengah tempat pintu khas ada kat depan. Dibuka pintu khas, khatib lalu pintu dia tak langkah ke orang. Imam begitu juga. Ataupun mihrab. Mihrab tempat mihrab depan. Mahalul harbi, tempat berperang. Nama pun mihrab mana? Tempat kita sembahyang berperang dengan nafsu dengan syaitan di kaca kita. Melainkan dengan melangkah bahu manusia. Ya, dia masuk depan tak boleh lalu jam. Dia nak masuk khutbah ni. Tu dia seorang dimaafkan lah. Tapi biasa kalau orang hati pun orang berkuat kan. Ini bukan langkah yang marah orang. Maka tiada makruh baginya melangkah, tetapi jangan didapatnya jalan lapang. Jika ada jalan lapang yang sampai kepada mimbar, jangan dilangkah. Ataupun mihrab dengan tiada melangkah, saya makruh baginya melangkah. Itu bagi khatib. Dan satu lagi, demikian lagi tiada makruh bagi seorang melangkah hingga 2 saf yang di hadapannya, jika ada pada saf yang di hadapan tadi kedua saf itu lapang. Ya, depan dulu lapang, lebih semayang sunat kat tengah-tengah tu silap dia kan. Ya, kita tak boleh melintas ni, orang tengah semayang tu dah cukup syarat ada sutra apa kita lintas, syarat sutra bertumit ke dinding tu ya 3 hasta, jangan lebih. Ya, kalau dah cukup tu, kalau dia melintas kita sekat dia lawan kita tolak, jatuh mati katak orangnya. Apa mati katak? Tak ada insurans. Mati tak ada bunuh balas ada besar tu. Ya, tu makna orang tengah semayang. Itu kalau cukup syarat. Kalau tak cukup syarat, dia semayang tengah alam atau jangan, itu salah dia kan. Dia semayang sunat tengah-tengah pintu nak lalu. Itu cari maut, dia sini cari salah kan. Sebab orang lalu pergi semayang. Apa? Pergilah depan, penuhkan sab depan dulu. Jadi kalau sekiranya sab depan tu ada kosong, ni banyak berlaku kan. Kalau sebuah masjid kadang-kadang semayang sunat, pergi bantai tengah-tengah tu. Dan depan kosong banyak lagi. Jadi orang pergi lalu depan dia tak ada apa. Silap dia macam ni. Tak pergi tak pergi ke depan, kosong lagi depan. Ya. Yang apa? Kerana taksir. Sebab apa dia kata tak makruh ni? Kerana taksir. Apa taksir? Cuai. Mereka yang
Mengisi dia tadi, tetapi sunat baginya jangan melangkah lah. Tapi elok kita jangan langkah. Tapi kalau kita ada tempat kena langkah, depan tu kosong, disilap atau tak apa. Dan jika dia boleh tempat yang lain, kalau tak melangkah, baik lalu situ. Jika melangkah ia lebih daripada 2 sab, padahal diharapkan ada isi tempat yang lapang itu oleh mereka yang diharapkan. Apabila didirikan semayang, maka itulah makruh hukum dia, ya. Jadi maknanya apa? Nak selesai masalah, siapa datang dulu duduk depan, ya. Habis tu. Ini kadang ramai ikut kumpul apa atas di kipas. Oh, panas rupanya. Habis kadang dia lah sama pakai aircon kan. Kipas aku sejuk. Dan demikian lagi tiada makruh, wallahu a'lam.